Apa benda ni? Kalau kita tengok kejap. Kalau kita tengok kat sini, kejap bagi saya tukar pakai TradingView boleh tak? Korang okey ke dengan TradingView? Okey, untuk TradingView okey. Okey, so untuk pembelajaran hari ni apa yang saya ajak adalah untuk advance saja. Apa yang saja advance pula, maafkan saya. Untuk pembelajaran hari ni saya akan ajar basic saja. Kira macam korang asal tahu guna saja, okey? Dan kalau nak lebih, anda kena pergi kelas dan anda mesti tahu kelas Bollinger Band ni adalah kelas Bollinger Band Moving Average ya. Kelas BBMA ni antara kelas yang paling mahal di dalam pembelajaran forex korang tahu. Tu yang saya bagi ni adalah percuma saja, tapi sebenarnya dengan Bollinger Band pun korang dah boleh buat duit. Okey. What is BB? Okey, Bollinger Band digunakan untuk mengenal pasti trend. Okey, itu adalah dia punya main objektif dia. So untuk kita mengenal pasti trend, untuk kita mengenal pasti overbought atau oversold condition, bermaksud dekat sini kita boleh tahu dekat situ kira macam orang kata bahasa Melayu dia strong buy strong sell lah. So itulah dia untuk overbought oversell. Dan lagi satu untuk mengenal pasti deviation ataupun volatility di dalam market. Volatility di dalam market ni ataupun deviation ni adalah maksudnya kira volume tu lah, kira liquidity, tahap liquidity di dalam market sesuatu pair. Okey, nombor 4 adalah kegunaan Bollinger Band. Okey, ini untuk sesiapa yang memang betul-betul baru tapi tak tahu pasal support dan resistance, dia agak sukar untuk anda memahami Bollinger Band. So, cadangan saya anda kena belajar support dan resistance terlebih dahulu dan tinggalkan kelas ini kerana nanti anda akan blur. Okey, kerana Bollinger Band ni adalah dynamic support dan resistance. So dia adalah support dan resistance yang sentiasa bergerak-gerak mengikut time versus price. Okey, jelas saya ni? Dan nombor 5, kegunaan Bollinger Band ni adalah untuk kita mencari tempat entry dan tempat exit, TP dan cut loss. Dan nombor 6, dia boleh digunakan di semua jenis market, sama ada korang nak main saham, kripto ataupun apa-apalah, futures ke stock ke, dan boleh digunakan dengan ni saya cakap, nanti orang kata valid ke tak valid, boleh digunakan di hampir ke semua time frame juga. Okey, untuk time frame yang saya recommend adalah time frame H4 dan daily untuk korang mencari peluang, kerana selalunya yang pengguna Bollinger Band ni selalunya dia orang bermain trade selalunya mereka ni adalah jenis-jenis trader yang main swing. Sebab diorang akan, saya bagi contoh sebab diorang akan, contoh kat sini, ini adalah trend menurun kan. Okey, sebab selalunya kalau macam kita macam kita adalah retail trader kan, selalunya yang bersandarkan SNR, mereka akan sell kat sini, mereka akan TP lah, macam TP kat sini ke apa. Tetapi untuk Bollinger Band, mereka akan bila dah sell kat sini, diorang sell lagi dekat sini, sell lagi kat sini, sell lagi kat sini. So begitulah seterusnya. So dia akan turun-turun sampai dia rasa trend tu akan bertukar. So itulah Bollinger Band. So dia lebih kepada main swing. Okay. Bollinger Band multifaceted. Okay. Okay, dengan Bollinger Band, okay, percaya atau tidak, dengan Bollinger Band ni, walaupun korang tak perlu marking zone, tak perlulah buat apa-apa yang base lah, sebab bila korang dah mahir dalam menggunakan BB ni, korang dah boleh dapat semua information berkenaan bila nak buy, bila nak sell, lepas tu pertukaran trend. So yang paling penting kat sini adalah pertukaran trend lah. So korang untuk bermain Bollinger Band ni, kita kena ingat Bollinger Band kita tak bermain dengan retracement, okay? Dia lebih pada bermain dengan follow punya trend. Follow punya trend pula apa aku cakap ni, maafkan saya. Dia lebih kepada follow trend lah. Dia akan, kalau benda tu sell dia akan cari peluang sell je sampailah benda tu bertukar trend kepada
uptrend. Dia kira macam tu. Okay, jelas saya ni? Okay, so ini adalah contoh Bollinger Band jenis continuation. Kalau kita perasan kat sini menurun. Ni korang mesti blur kan, ni apa benda ni kan. So nanti saya akan jelaskan, jangan risau. Okay, so cara menggunakan Bollinger Band. Okay, so sekarang ni korang boleh pergi dekat MT4. Sekejap je. Okay, so sekarang ni untuk yang masih baru, untuk menggunakan Bollinger Band, korang just tekan dekat insert. Korang tekan dekat indicator dan pergi dekat Bollinger Band. Okay, dan period 20, deviation 2. Level semua jangan sentuh Okay, so dekat sini kita akan dapat Bollinger Band. Okay, so untuk Bollinger Band yang pertama, kita tahu cacing belah atas ni. Alah, susah lah aku pakai ni. Tak apalah. Okay, untuk bahagian atas, cacing yang pertama, bahagian atas sekali, kita panggil dia sebagai upper BB. Dan upper BB. Dengar ni, nampak ni. Okay, ni adalah upper BB. So cacing yang di atas ni adalah upper BB. Dan di bawah adalah lower BB. Lower BB dan di tengah dia adalah mid BB. So, 3 benda ni memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu NT korang lah. Okay, mid BB. Okay, dah faham fungsi 3 cacing ni? Ini adalah upper, ini adalah mid, tengah ni, dan bawah sekali adalah lower BB. So cara nak pakai dia saya dah tunjuk. So korang biarkan dengan setting korang yang standard tu. Saya akan pergi balik kepada slide. Okay, so tadi korang dah tahu mid BB, upper BB dan lower BB. So dekat sini yang kalau korang perasan, apa yang korang nampak dekat sini adalah bila price berada di antara tengah dan atas, nampak ni, mid, upper, mid dan upper. Apa. Untuk cancel BB macam mana? Pergi dekat indicator, tekan delete, right click indicator, tekan delete. Okay, so bila kita nampak upper BB dan mid BB, dia punya candle berada di dalam paras benda ni, bermaksud maafkan saya kejap, saya cantikkan. Lain kurang cantik, saya cantikkan lagi. Ni. Okay, so bila harga berada di atas ni, bermaksud ini adalah trend menaik. So daripada situ kita dah tahu trend dia tengah menaik. So itulah fungsi untuk mid BB dan upper BB. Antara tengah dan atas adalah apa benda aku dah cakap. Maafkan saya. Okay, antara tengah dan atas adalah trend menaik, dan mid BB dan low BB adalah penunjuk arah untuk downtrend. Maksudnya dekat sini kita mencari peluang sell. Okay, jelas ni? Kalau yang ni, kalau korang tak tahu, nanti tanya saya balik. Okay, so bagaimana seorang trader yang menggunakan Bollinger Band, dia mengaplikasikan apa yang mereka belajar. Okay, so ini adalah contoh downtrend. So ini adalah downtrend M50 pada 12 hari bulan 7 2022. Okay, so apa yang terjadi kat sini? Kalau kita sebagai retail trader, selalunya kita akan mengambil peluang sell kat sini. Betul. Dan selalunya kita akan cari TP first kita di sini. So macam itulah yang Bollinger Band buat. Cuma Bollinger Band ni dia lebih kepada mengikut arah trend. So jadi apa yang dia lakukan adalah bila harga telah melepasi candle tengah, iaitu mid BB kat sini, mid BB, dia akan melakukan entry sekali lagi. So dia akan entry dekat sini, dia akan entry dekat sini lagi. Nampak? Kalau korang perasan, bila harga dia antara lower dan mid, dia naik balik atas sebagai retracement, dia akan entry lagi. So dia dapat makan 4 sekali, tetapi dengan hanya sell sahaja. Okay, jelas saya ni? Macam mana ke ada yang masih blur je kat ni, apa benda lah anak ni ajar. Alright, so sekarang ni terma-terma yang dipakai di dalam Bollinger Band. Okay, untuk Bollinger Band, so sekarang ni dia ada 3 jenis. Ada 2 jenis, iaitu low
tapi candle kena touch lower BB dulu ke untuk retracement mid? Betul bang. Okey, macam saya tunjuk, okey, saya akan tunjuk dekat dalam Meta Trader 4. Okey, so sekarang ni kenapa saya sell tadi dekat sini? Kenapa saya tadi sell masuk kat sini? Ni kalau betul kat sini adalah tempat ni memang kira engulf lah. So kira macam saya entry tadi sell kat sini kan. So kalau yang biasa menggunakan Bollinger Band, mereka akan membuat TP pertama mereka di paras harga sini, di kawasan mid BB. Di kawasan mid BB. Dan kalau kita tengok dekat mid BB ni ada apa? Dekat tengah-tengah ni. Nampak ni dekat sini kalau nampak ada banyak significant support dan resistance. So ini adalah TP pertama bagi pengguna Bollinger Band, dan TP kedua mereka kalau dia orang jenis hati kental, mereka akan TP di bawah ini. So dekat sini kira macam kira dia punya end of sekejap alamak. Okey, dan kalau untuk TP2 selalu mereka akan menggunakan yang bawah ini. So ini adalah basic untuk yang jenis main intraday ataupun scalping. Tetapi untuk kalau kita pergi dekat H4, okey jelas ni untuk H15 punya time frame tau. So kalau korang tekan sell kat sini, so korang akan masuk sini, korang akan cari buy balik. Tetapi kalau kita tengok dekat sini M15 menunjukkan trend masih tengah sideways. So kalau kita pergi dekat H4, kita nampak Bollinger Band ni masih lagi di dalam downtrend. Okey. Korang nampak tak dekat sini? Bollinger Band tengah menunjukkan downtrend. Sebab apa saya cakap dia downtrend? Sebab dia berada di antara mid BB. Dia ada berada di antara mid BB dan lower BB. Dan macam saya bagi tahu tadi, kalau benda tu trend menaik, dia mesti berada antara mid BB dan upper BB. So dia kena pecah. Okey, macam saya, tapi candle kena touch lower BB dulu ke? Okey, kalau kita tengok H4 sekarang ni, yang ni lah yang saya nak bagi tahu. Okey, kalau kita tengok sekali untuk trade menggunakan Bollinger Band, kita hanya trade di dalam lingkungan getah ini sahaja. Kalau kita nampak dekat sini, price ada terkeluar kan? Alamak, apa benda ni? Kalau kita tengok, kejap. Kalau kita tengok kat sini, kejap bagi saya tukar pakai trading view boleh tak? Korang okey ke dengan trading view? Okey, untuk trading view okey dekat sini. Alright. So, macam mana saya determine sekarang ni adalah price tengah menurun. Okey, kalau kita tengok dekat Bollinger Band H4. Okey, macam saya cakap tadi, ini adalah apa? Korang kena biasakan dengan ayat ni tau. Upper, mid dan lower band, lower BB, lower. Okey. So macam mana kita nak determine benda ni berada di dalam downtrend? So bila berada di dalam downtrend, maksudnya dia berada di antara benda ni dan benda ni. Antara mid dan ni adalah dalam kategori downtrend. So ini saya panggil dia downtrend. So uptrend pula. Untuk uptrend adalah di sebelah sini. Kalau korang perasan, dia bermain di antara upper dan mid BB. So inilah kita panggil dia uptrend. So bila korang nampak pace macam ni, kalau korang selalunya kalau korang yang jadi follow signal ke apa, korang akan bermain dengan retracement semua, korang akan ambil kan. Okay, so kalau macam saya menggunakan Bollinger Band, saya akan mencari peluang untuk sell saja. So dekat mana peluang sell terdekat? Dekat sini. Kalau korang nampak kat sini. So sebab tu saya tak payah tandakan. Korang nampak tak kat sini? So penghujung dia adalah dia punya yang terdekat. So yang terdekat dia apa? Dekat sini. Kalau kita perasan dekat belah kiri ni ada rally base rally. So itulah dia punya stop yang pertama. Ataupun kalau kita buy daripada sini, dekat sinilah dia punya tempat untuk korang mengambil TP kalau H4 lah. So lepas tu dia akan jatuh semula. So macam mana kita nak kenal pasti trend itu bertukar arah? So macam korang belajar support dan resistance.
macam korang belajar support dan resistance, macam mana korang kenal pasti satu tempat tu telah di break ataupun telah pecah? Macam mana? Boleh jelaskan kepada saya? Adakah? Yang pertama, adakah dengan contoh korang tarik sini, saya bagi contoh. Okey, kita kalau kita menggunakan support dan resistance kan. Kalau kita menggunakan support dan resistance, ni daily tau. Sekejap saya tukar H4 lah. Okey. Okey, ini adalah H4. So, dekat sini kita perasan, kalau kat sini kita akan masuk untuk buy semula, betul? Okey, so macam, tapi zone ini telah dipecahkan ataupun kita panggil dia sebagai dia telah breakout, menembusi. So, selalunya kalau untuk zoning Bollinger Band, dia mestilah kena pecah dengan candle menutup di luar zone, ataupun kalau kita panggil kat sini dia menutup di luar daripada mid BB. Jelas kat sini saya cakap di luar mid BB. Okey, kalau kita tengok kat sini daily. Okey, macam korang untuk minggu lepas pada 27 September 28, kalau tengok trend dia tengah menaik, nampak? Dia tengah menaik. Dan dekat sini, kalau korang perasan, candle telah menembusi. Nampak? Korang nampak tak kat sini? Candle telah pecahkan zone 80, 84 ni. So, bila trend ni, bila dekat sini pecah dengan candle di luar, candle menutup di luar BB, so maksudnya trend ni telah bertukar arah. So, dekat sini kalau kita nampak, candle warna merah ni telah menutup. So sekarang ni candle ni berada di antara kejap so kalau kita tengok sekarang ni, candle ni berada di antara mid BB dan lower BB. So kalau yang menggunakan Bollinger Band, mereka hanya mencari peluang sell sahaja dengan matlamat price akan turun sampai ke paras lower Bollinger Band. Okay, faham tak yang ni? Ke masih blur? Ke nak saya tunjukkan live? Nak saya tunjukkan live. Tadi aku dah tunjuk live lah. Okay, so sekarang ni okay, macam sekarang ni, kejap saya pergi balik kepada dia punya slide. Okay, so dah jelas. Untuk price channel pula, macam saya dah bagi tahu tadi, ini adalah upper, mid dan lower. So yang ni korang kena jelas, faham? So dekat sini, ini adalah 3 jenis band yang korang kena faham kalau anda menggunakan Bollinger Band. Okey, dia ada 3 kategori, iaitu trending. Nampak tak kat sini? Trending bermaksud trend masih lagi. Maksudnya price yang dah break semula mid BB tu kira fake out ke? Mana boleh bagi contoh tak bang? Kejap saya tengok contoh apa yang abang ni cakap Maafkan saya. Okey, dekat sini. Okey, saya tunjuk balik dekat trading view. Okey, ini adalah time frame daily. Kita kena ingat daily ni time frame dia besar. So kita kena cari minor time frame juga untuk kita membuat entry. Okey, so kalau kita pergi dekat H4, kita nampak price dekat sini telah pecah. So dekat sinilah permulaan dia punya downtrend. So macam mana dia pecah? Dia menutup di luar candle. So dekat mana, pukul berapa dia tutup? Pukul 6 pagi 7 Oktober. Nampak ni, dia menutup candle di luar. So nampak ni, dia cuba nak naik, dia hanya cocok saja, tapi candle tidak menutup di luar mid BB. So trend terus menurun. Nampak? So itulah dia untuk kita nak determine trend. Okay, so macam mana, saya dah jelaskan banyak kali macam mana kita nak detect dia punya trend tu menurun ke tak. Dia kena menutup dengan candle di luar zone. So macam contoh yang ni. Okay, nampak ni, dia telah menutup dengan candle di luar. Okay, yang ni pun dia dah tutup, tapi yang ini kita boleh dalam kategori dia fake kan. Tapi ini adalah engulf. Okay, so kita kena belajar kan. Okay, so yang ni pun masih lagi, ni pun dia cuba nak turun. So dia dah bagi hint kat sini, dah bagi 2 dah kat sini turun. So yang ni dia menutup di luar candle.
So ni tengah trend. So kat sini korang, ini selalunya korang boleh tercedok lah. So kalau korang nak cari, korang cari yang dia punya break dia adalah solid. Macam contoh yang ni solid. Yang ni nampak ni, dia bagi, dia dah tutup lah. So yang ni adalah hammer. So kira kat sini dah bagi hint dah untuk pertukaran trend. Jadi untuk kita pergi yang masa depan, maafkan saya, masa depan bukan masa depan. Kita pergi yang terkini punya price. So harga sekarang ni tengah masih lagi retrace. Okay, so dekat mana retrace dia? Kalau dia buy, dia sampai mana? Dia akan pergi sampai ke sini, iaitu mid BB. Dia akan cuba sampai kat sini, tempat dia pertama break. Dan kalau dia nak meneruskan kejatuhan, dia mesti akan sampai ke sini. So dekat sini ada apa bang? Nampak kat sini adalah permulaan untuk engulf. Ataupun kat sini pun ada double maru kat situ. So nampak tak? Kalau korang kena faham, okay, mid BB adalah punca dia breakout. Dengan mid BB adalah punca dia breakout, tempat dia breakout, tempat dia retrace. So itulah fungsi mid BB. Untuk lower BB di bawah ini adalah, untuk lower BB di bahagian bawah ini adalah support yang dynamic. Bermaksud dia akan bergerak mengikut dia punya, sebab dia dynamic kan. So dia bergerak ikut semasa. So nampak dia akan bergerak pergi dekat support yang terdekat dengan. Begitu juga dengan resistance. Okey, dekat sini ini adalah resistance untuk SNR trader lah yang selalu menggunakan. Nampak ni, korang mesti akan ambil kat sini, korang marking zone kat sini, sell kat sini, betul. Okey, tetapi untuk yang menggunakan Bollinger Band, mereka akan cuba mengambil peluang di sini dan di curve ini. So dekat sini ada apa? Tuan-tuan nampak dekat sini ada drop, bukan drop base drop, maafkan saya. Ni ada rally base rally kat sini, ada base kat sini, lepas tu dekat sini adalah tempat dia break. Nampak tak? Fungsi apa nama benda ni? Fungsi band ni, getah. Maafkan saya, ini adalah getah Bollinger Band. Nak tengok tukar trend kena guna higher time frame ke? Betul bang. Kalau kita pakai minor time frame, kita kena ingat dekat dalam trend ada trend. Okey, macam tadi kat sini M15, nampak trend tengah menaik. Sebab apa saya cakap tengah menaik? Dia masih berada di antara mid BB dan upper BB. So dekat sini bila korang entry, korang akan cari buy dekat sini. Kenapa korang buy kat sini? Ni nampak ni. Korang selalu buy kat sini lah. Korang akan cari buy kat sini, korang akan sell dekat sini. Betul. Tetapi kalau untuk time frame besar, ini adalah untuk korang main, orang kata main dalam scalping lah, ataupun intraday punya session. So korang boleh ambil lah ini. Tetapi kalau untuk major, kita kena ingat kadang-kadang time frame ni kadang-kadang trend ni dia turun macam tak ada otak kan. So kita eloklah bersandarkan kepada time frame besar supaya kita trade mengikut trend. Jelas Encik An? Okay, so sekarang ni kita berbalik kepada types of band, iaitu, so untuk trending korang dah faham, ini adalah trend menurun. Dan untuk squeeze, okay, untuk squeeze ni korang kena berhati-hati. Untuk squeeze ni bermaksud market cuba untuk membuat satu impact. Okay, squeeze ni, so sekarang ni korang dah tahu trending. Sekarang ni korang kena tahu pasal squeeze pula. Okay, squeeze ni adalah di mana? Bila baiklah, untuk squeeze tadi saya bagi tahu, okay, ini adalah tempat yang korang kena berhati-hati kerana ini berkemungkinan ada news ataupun ada data besar yang bakal berlaku. Okay, korang boleh ambil contoh konsep. Korang boleh ambil contoh ataupun konsep gelang getah. Okay, ni nampak ni Bollinger Band, ini Bollinger Band. So inilah getah dia. So diorang dapat konsep daripada benda ni. So apa yang terjadi di dalam condition squeeze adalah di mana benda ni ditarik. Macam tadi saya tunjuk, ditarik dan akan ada sesuatu impact dilepaskan. Dia lepas macam tu yang akan menyakitkan tangan korang. Tak nampak? Ni nampak ni. Ni. Nampak ni kat sini. Nampak ni. So ini adalah contoh untuk squeeze.
So bila squeeze ni berlaku di dalam market, korang kena berhati-hati kerana akan ada impact yang bakal berlaku. Dia terus mengembang macam tu. So tetapi kalau benda ni korang gerakkan macam biasa, dia tak ada impact yang menyakitkan tangan korang. So macam itulah konsep getah Bollinger Band. Okay. So itu konsep Bollinger Band. So getah, korang ambil getah korang ni, so korang tahulah kalau squeeze condition ni bermaksud akan ada sesuatu yang bakal berlaku kepada market dan korang kena berhati-hati. Korang tengoklah forex calendar ke apa-apa. Okay, so saya akan bagi satu contoh di mana squeeze telah berlaku lah, saya tunjuk lah. Korang nampak tak? Ini adalah time frame M50 dan korang nampak dekat sini, nampak tak? Dia menguncup kat sini. So ini adalah condition squeeze di mana sesuatu bakal berlaku. So kat sini apa berlaku? Kita tengok apa ni? Price telah membuat kejatuhan sebanyak 118 pip. So nampak tak kat sini? So yang ni squeeze condition ni korang kena berhati-hati. Okay, jelas yang ni? So ini adalah squeeze condition dan sideway. Untuk sideway, kalau korang nak determine di dalam Bollinger Band, dia punya potensi dia naik turun macam ni. Nampak ni? Price dia naik turun. So yang ni kira macam selalunya yang ni lah yang trader main Bollinger Band dia akan menggunakan benda ni sebab dia tahu dia hanya sebab korang kena ingat satu je. Untuk Bollinger Band korang hanya dengar korang wajib dia punya konsep dia, korang wajib trade bila harga berada di dalam getah sahaja. Faham di dalam getah saja. Bermaksud jika dekat sini, saya bagi contoh satu kat sini. Okay. Jika harga berada di luar getah ni, nampak ni? Korang jangan trade ataupun korang boleh take risk lah dengan nak main full margin ke, hantar askar pakai ni ke. Sideway bila kalau nak trade pakai time frame berapa? Sideway saya dah bagi tahu tadi bang, untuk awal-awal ni boleh pakai dekat semua time frame. Tetapi saya tunjuk ni adalah ni time frame MH4. Ni time frame H4. Time frame M15 pun boleh juga. Okay, untuk sideway saya tunjuk Okay, so sekarang ni market tengah sideway. Kira sideway lah ni. Okay, so sekarang ni apa yang korang kena buat adalah korang cari peluang sell di sini dan cari peluang buy di sini. Nampak? Aku tak ada buat zone pun, ni baru nak buat. Nampak? So korang cari di mid-DB ni peluang untuk buy semula supaya dia naik ke atas. So itulah cara korang menggunakan Bollinger Band. Okay. Tadi saya sambung balik pergi dekat kenapa saya tak, memang dia punya macam mana saya nak cakap kat ni. Dia punya hukum, memang dia punya hukum. Okay, memang dia punya hukum untuk selalunya trader yang menggunakan Bollinger Band mereka tidak akan mengambil peluang untuk sell di sini. Kerana kalau kita tengok dekat sini, candle telah menutup di luar upper band ataupun di luar getah atas. Okay, so apa yang terjadi bila harga telah keluar dari getah atas? Bermaksud price tengah berada di dalam extreme condition. Okay, extreme condition tu apa maksud dia? Extreme condition bermaksud kemungkinan dia akan naik lebih tinggi itu ada. Okay, jelas yang ni? So itulah extreme condition. So kalau kita dapat peluang buy, alhamdulillah. Tetapi kalau kita nak cari sell kat atas tu, dia sangat berisiko. So itulah kenapa sebab mereka tidak trade apabila candle berada di luar BB. Okay, jelas mereka hanya trade dekat sini. Yang ni kita panggil dia kira good market lah, nampak? Harga dia main cantik dekat situ. So korang mengambil peluang macam itulah. So itulah fungsi untuk Bollinger Band. Okay, jelas yang ni? So dekat sini adalah calculation dia. Calculation untuk Bollinger Band. So yang ni korang tak payah tahu pun. Tapi kira macam just dia ambil tahu je lah. Sebab saya pun tak ambil tahu sangat. Tapi saya tetap kena buat juga supaya kamu faham. Bollinger Band ni menggunakan moving average 20 tau. 20. So yang korang tukar tadi 20. So dia punya pergerakan adalah dia punya indicator adalah measure untuk 20 period.
Okay, tadi saya dah tunjuk extreme condition. Okay, untuk entry area pula saya tunjuk entry area. Okay, ini adalah condition untuk sell. Okay, apa yang korang perlu lakukan adalah dekat sini korang masuk sell, korang tunggu dia keluar, tunggu dia masuk balik ke dalam BB dan korang masuk sell. So kalau kat sini korang dah untung lah, tapi kalau kat sini adalah TP pertama korang dan sini adalah TP kedua. Tapi kalau korang ada sakit baki lagi yang tinggal kat sini, korang boleh masuk entry lagi di sini. Nampak ni, nampak kenapa saya tak suruh entry dekat atas ni, sebab dia telah memecah berada di luar BB. So dekat situ juga nampak. Kalau saya suruh entry, nampak dekat kawasan-kawasan yang tu saja. So macam itulah cara untuk entry. Sebab tu bila BB dia punya entry dia banyak tau, tapi trend tu menurun. So itulah mereka yang menggunakan BB, cara diorang entry. Dan cara untuk exit macam saya bagi tahu tadi, saya pergi balik pada MetaTrader. Okay, dekat sini korang akan masuk sell. Ini standard lah, korang akan masuk sell. Okay, so dekat mana korang nak buy? Korang kena buy di mid BB. Tetapi untuk sell ni, kalau boleh korang hold dulu, sebab kalau dia TP2 dia adalah di sini. Nampak ni di satu. Sekejap saya buat zone sekejap. Ni 1661, 1659. Dan kalau untuk korang ambil peluang buy sebagai retracement, korang boleh ambil di zone ini. 1667, 1666, sikit sangat. Kejap sikit sangat. 67, 68, 66. Tak yalah, korang ambil ni lah. Okay. So untuk korang cari sell dekat atas ni. Nampak tak? So ini untuk sell, ini untuk buy semula. So kalau korang fail, korang akan masuk buy di bawah ni. Mid BB ada peluang buy ke TP di upper BB. Boleh bang, boleh cari peluang buy bang. Tapi kalau ikut time frame besar, trend masih lagi tengah menurun. So apa yang korang dapat buy kat sini hanyalah retracement saja. Tapi kalau korang jenis hold, dekat sini korang better cari sell sajalah. Jelas saya ni bang. So setakat ni itu sahaja, tetapi saya akan tunjukkan kombinasi yang selalu digunakan pakai oleh para trader. Macam tadi kita tengok tadi KIO dia ada buat, dia menggunakan kombinasi Bollinger Band dan Moving Average. So ini adalah combination yang korang boleh gunakan untuk menguatkan lagi korang punya probability. So dia ada, korang boleh combine BB dengan RSI, BB dengan stochastic. Korang boleh combine juga dengan Awesome Escalator, korang boleh combine dengan MACD, dan korang boleh combine dengan Moving Average. Moving Average. Kalau BBMR, korang yang korang belajar sekarang ni adalah Bollinger Band. So korang kena belajar pasal 3 cacing ni. So untuk Moving Average, korang kena anggap korang kena tambah lagi 5 cacing menjadikan dia sebagai BBMA. So saya tunjuk contoh macam mana BBMA. So korang kena mahirkan dulu menggunakan 3 ni, tahu fungsi dia, atas apa, bawah apa. So nanti bila korang dah pergi dekat yang lagi serabut, korang akan pening kepala. Ini adalah contoh BBMA. Nampak tak? Ini pun korang pening kan? Cikgu, setting semua tu standard ke? Semua standard bang. Untuk BB semua standard. So kalau ini adalah contoh BBMA lah. So agak pening. Ni macam ni. Ni contoh dia. So kalau orang yang tak biasa cakap, apa jadah ni cacing ni, warna kuning, warna merah ni semua. So korang kena untuk yang kali ni korang kena fahamkan 3 dulu, dan korang akan, nanti saya akan ajar satu persatu penggunaan macam mana cacing kuning ni apa function dia, cacing merah ni apa function dia, putih ni apa function dia, warna violet ni apa function dia, dan insya-Allah lepas ni korang boleh buy high, sell low. Dengan MA tu kita boleh tengok momentum ke bang. Betul bang. Dengan BB pun korang dah boleh tahu dah momentum dan trend. So korang jangan pening kepala.
korang mahirkan dulu Bollinger Band, fahamkan dulu apa fungsi dia, mahirkan dulu dengan support dan resistance. Sebab kita kena ingat Bollinger Band ni dia memanglah support dan resistance, tapi dia memang sama dengan support dan resistance yang korang belajar tu, tetapi dia lebih dynamic. Dia dynamic bermaksud dia akan bergerak sikit. Macam contoh macam contoh kat sini, saya bagi contoh. Okey, kalau korang nak masuk buy kat sini, korang mesti masuk buy dekat area sini, iaitu ni contoh saya bagi contoh, korang mesti masuk buy dekat area kejap alah asal gelap pula. Maafkan saya. Okey, korang mesti masuk antara 65 dan ni. Tetapi untuk disebabkan support dan resistance untuk Bollinger Band ni adalah dynamic, korang boleh cari peluang. Alah, gelap pula, maafkan saya tak nampak. Okey, tetapi disebabkan benda ni adalah bersifat dynamic, dia punya support dan resistance iaitu sentiasa berubah-ubah. So, korang boleh cari peluang buy di sini juga, di 53. Kenapa 53? Sebab dekat sini ada benda kat sini. Nampak dah. So, itulah dia. So, korang kena mahir dulu dengan support dan resistance yang static dulu, dan baru korang mahirkan dengan Bollinger Band yang dia punya support dan resistance dia dynamic. Boleh ajukan soalan untuk Bollinger Band? Korang habiskan dulu topik ni sampai minggu depan. Lepas tu nanti saya akan tambah advance sedikit lah. Kalau korang tak faham, jangan risau. Video ni kita akan record, kita akan letak dekat YouTube. Sebab kita dah jadi YouTuber. Korang tengok sampai pandai. Lepas tu insyaAllah nanti saya akan ajar fungsi-fungsi cacing-cacing yang lain. Kami dah jadi YouTuber sekarang tau. Kami dah jadi YouTuber, tahu tak? Kami dah cari job lain lah. Dah buat job tepi dah. Untuk sekarang ni kita akan belajar Bollinger Band dulu. Lepas tu next kita akan masuk ke topik MA lah. Okay, lepas ke MA, next tu saya akan ajar secara ringkas. Saya pakai BBMA ni ringkas dia sekadar untuk waste saya saja. Tahu waste? Macam saya nak pergi JB, nak ke KL, saya tak tahu jalan, saya pakai Waze untuk tengok lah. Itu sahaja BBMA ni. Nanti saya akan tunjuk saya setting sekali. Saya ada setting dia sendiri, tapi sama je dengan yang biasa tu, cuma kena tukar nombor je. Nak tanya teknik naked chat atau BBMA mana yang best? Bagi saya lah, sebenarnya bendanya sama je, asal benda tu dapat duit. Boleh dikatakan strong support. Kalau lower band dekat mana, dekat masuk atau sama area support, boleh dikatakan strong support. Yang ni nampak tak yang ni, korang tengok ni M15 sekarang ni, korang nampak tak kalau dia memecah dengan ni, korang masuklah buy. Kalau candle dia tutup, korang janganlah cari buy balik, korang cari sell je lah. Korang tengok M15 sekarang. Nampak? Aku menyesal aku tutup aku punya sell. Aku mengajar korang. Okay. Itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga memberi manfaat kepada anda. Okay. So, korang mahirkan dulu Bollinger Band. InsyaAllah nanti kalau korang dah mahir. Tapi saya tak rasa minggu depan saya boleh ajar moving average lah. Sebab yang ni mengambil masa yang agak lama untuk korang betul-betul mahir. Sebab sekarang ni, kalau orang lain trade, korang tengok diorang ada banyak zoning yang mereka buat. Tapi kalau macam saya, cukuplah sekadar BB saja saya dah boleh buat duit. Itu saja. Terima kasih. Semoga korang dapat praktiskan benda yang saya ajar ni. Itu saja. Okay guys, thank you very much siapa yang stay sampai penghujung. So, apa-apa nanti kita akan update dekat dalam channel lah. Okay, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.